اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum fi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا التعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita satu nikmat, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana nikmat ini berapa juta manusia hidup tak berapa ramai yang dapat, iaitu nikmat dapat kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya inilah yang Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita, nak beritahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah itu bila sayang kepada seorang hamba, dia akan letak seorang hamba tersebut pada tempat yang boleh dia kenal Allah, pada majlis yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ibn Athaillah sebut dalam kitab, di dalam kitab Al-Hikam, beliau pernah berkata dalam kitab Hikam, mengatakan idza aradta an ta'rifa qadraka aw maqamuka 'inda Allah falyanzur ila ma yuqayyimuka aw kama qalahu. Berkata Imam Ibn Athaillah, kalau kamu nak tahu di manakah darjat kamu, maqam kamu ataupun kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu lihat di manakah dia telah menempatkan kamu. Di manakah Allah Taala pilih kita, sama ada di shopping center, sama ada di kedai kopi, sama ada di tempat lepak-lepak, ataupun di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ataupun pada majlis-majlis ilmu. Maka kalaulah di rumah Allah, kalaulah di majlis ilmu, subhanallah, itu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan darjat kepada kita untuk menjadi muta'allimin, iaitu orang-orang yang mempelajari ilmu dan bakal menjadi seorang yang alim, iaitu orang yang alim berilmu. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, senang saja kita nak tahu macam manakah darjat kita di sisi Allah, maka kita kena tengok di manakah Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita. Kerana itu para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, mereka kalau nak muhasabah diri mereka, mereka cuma tengok kepada amal kebaikan yang telah mereka melakukan, apakah banyak ataupun sedikit, apakah mereka digolongkan ataupun seringkali duduk dengan orang-orang soleh ataupun tidak. Maka itu saja yang mereka tengokkan. Kalau mereka berkurang, tuan-tuan dan puan-puan, daripada majlis-majlis kebaikan yang mereka duduk, maka mereka tahu mereka sudah pun sedikit jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis ilmu ni penting tak? Penting. Dan itu kata para ahli ulama, orang-orang itu kalau 3 hari berturut-turut tidak menghadiri majlis ilmu, yuqtatu, akan ternuktalah, nuqtatu sauda fi qalbihi, akan ternuktalah satu titikan hitam, noktah di dalam hatinya. Bayangkan kalau orang hidup puluhan tahun, dia tak nak menuntut ilmu Allah. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi Allah Ta'ala berikan kurniaan kepada kita. Tak kisahlah, Ustaz, umur saya dah 70, umur saya dah 80, saya baru nak ada kelas. Alhamdulillah. Itu juga Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kebaikan. Kerana itu dalam kehidupan dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, itu la ibrata fi bidayatiha. Tidak ada diambil pengajaran pada awal-awal kehidupan.
Wa innamal ibrah fi nihayatiha. Hanya saja dia ambil pengajaran dalam kehidupan itu. Artinya maksud sebenar dalam kehidupan itu di akhir-akhir kita. Macam mana akhir kita, tuan-tuan dan puan? Akhir kita semakin dekat ke Allah ataupun semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita fikirkan. Jadi kerana itu para ahli ulama setiap kali kalau datang birthday, selamat hari jadi. Kita kalau selamat hari jadi kita sambut dengan gembira. Sebenarnya tuan-tuan dan puan kita patut bersedih juga. Boleh bergembira tetapi patut bersedih juga oleh kerana tuan-tuan dan puan kita semakin dekat bertemu dengan kematian. Dan kita fikirkan masa-masa kita hidup di dunia ini teramat terhad. Ada orang kata semakin dewasa. Akan tapi pada hakikatnya dia semakin dekat kepada kematian. Jadi oleh kerana itu bila semakin dekat kepada kematian, tuan-tuan dan puan-puan, maka masa untuk kita beramal tu dah tak panjang. Kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, umur kita 60, 70 Allah Ta'ala jemput kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sampai situlah kita beramal soleh. Barangkali mungkin kita dapat hidayah umur kita 40. Barangkali umur kita sekarang, maka Allah Ta'ala ambil nyawa kita ketika umur 60. Maka selama itulah beramal. Maka ada orang bertanya kepada seorang syekh, ila mata an na'mal? Sampai bilakah kami ni nak beramal? Sampai bilalah kami ni nak beramal? Sampai bilakah kami nak menuntut ilmu ini? Kata syekh tersebut, tak lama, dia kata. Sekejap sahaja. Orang tanya tersebut, orang yang bertanya tersebut, fa kaifa ya syekh? Macam mana ya syekh? Apa maksud kau? Sekejap sahaja. Dia kata, na'am, qalil, sangat sekejap, lahdatan, law tamutu ghadan fata'amal ila ghadan. Kata beliau, kalaulah kamu mati esok, bermakna kamu beramal sampai esok. Sekejap, tuan-tuan dan puan. Maka itulah menandakan kehidupan di dunia ini, tuan-tuan dan puan. Kata Nabi Isa AS, kehidupan itu tiga hari. Yang pertama, hari yang telah berlalu. Hari pertama, hari yang telah berlalu, la ta'udu, dia tidak akan kembali. Dan kemudian hari yang sekarang ni, iaitu pada sekarang ni, maka kata Nabi Isa AS, fa'amal, maka beramallah banyak soleh. Dan kemudian hari esok, iaitu hari yang akan datang, iaitu hari kematian kita. Bila? Wallahu a'lam. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesedaran dalam kehidupan kita ni. Kesedaran ni sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah Ta'ala. Inilah yang diminta sering-sering oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kesedaran pada setiap saat bahawa kehidupan mereka itu di dunia ini adalah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung balik di dalam kitab Allahumma salli Muhammad, penawar bagi hati, bagi Syekh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan pada minggu-minggu yang lalu kita telah pun bahas sedikit daripada fasal yang pertama pada menyatakan mata. Di antara benda yang wajib untuk setiap mukallaf ataupun setiap orang sebelum dia nak menyucikan dirinya adalah dia memelihara anggota-anggota zahiriyah. Anggota-anggota zahir di antara yang disebut oleh Syekh adalah pada menyatakan mata, iaitu menjaga mata. Dan kita dah sebutkan sebelum ini, Syekh dah sebutkan apakah faedah kita ada diberikan mata. Disebutkan ada dua faedah, duniawi dan juga ukhrawi. Duniawi iaitu sesuatu yang berkaitan melihat perkara-perkara semisalnya memandang langit, memandang bumi. Yang mana benda tersebut boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukhrawi. Adapun duniawi, itulah yang akan disebutkan oleh Syekh nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung balik pada kalam musannif. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Dan setengah daripada faedahnya, tengok di dalam bahasa Arab tu tuan-tuan, dan Jawi tu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Apa artinya, tuan-tuan dan puan-puan, daripada faedah bangsa duniawi? Artinya faedah hidup di dunia ni dengan menggunakan mata dapat faedah. Antaranya yang pertama, melihat pada perusahaan engkau. Apa artinya? Iaitu pada diri kita. Pada diri kita.
firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu apakah kamu tidak melihat? Maka benda yang pertama sekali, benda yang duniawi, benda kita boleh dekatkan diri kita kepada Allah hanya dengan menggunakan mata. Faedah adalah melihat kepada diri kita, pada usaha kita, pada amal ibadah kita. Maka mata tu bila digunakan tuan-tuan perempuan di dunia ini adalah untuk melihat kepada diri kita. Ada orang dia suka guna mata dia untuk melihat diri orang lain. Bahkan sebenarnya kita diciptakan untuk melihat pada diri kita terdahulu. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu apakah kamu tidak melihatnya? Maka perusahaan kita, usaha kita, amal kita, ibadat kita, maka kita kena tengok lebih daripada banding kita tengok daripada orang-orang lain. Bukan tak boleh tengok pada orang lain, akan tetapi yang diutamakan adalah diri kita sendiri. Berapa ramai orang suka tengok pada diri dia, artinya daripada kekurangan dirinya. Tapi ramai orang suka tengok kekurangan orang lain, lebih suka tengok kekurangan orang lain. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, mata kita ni bukan untuk melihat keaiban orang, tetapi untuk melihat keaiban kita. Kerana itu Nabi Daud AS disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diletakkan kesilapan Nabi Daud AS. Itu diletakkan tangan pada tangannya, maka dizahirkan hanya dia yang melihat. Setiap kali kalau dia melihat pada kesilapan tersebut di tangannya, dia akan menangis. Nabi Daud AS akan menangis. Kerana itu tuan-tuan puan-puan penting kita menggunakan mata kita ni untuk melihat cacat celah diri kita. Itu yang pertama sekali. Tapi kebanyakan orang suka melihat kepada cacat celah orang, suka melihat kekurangan orang lain. Ingat tuan-tuan puan-puan, kata Nabi SAW, man tatba'ul auratil muslimin, barang siapa yang mengikuti aurat, cacat celah orang-orang Islam, yatba'allahu auratuhu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti auratnya, artinya cacat celahnya, hatta fi jawfi baitih, sehinggalah diperlihatkan, akan dizahirkan, akan ditunjukkan apa-apa yang berada dalam rumah dia. Cacat celahnya apa-apa berada dalam rumah dia. Kerana itu mata kita ni kita digunakan untuk memandang diri kita. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, tu duduk dengan para sahabat Nabi SAW, dia kata, wahai sahabat-sahabatku, tengoklah apa yang ada pada diriku ni, kesilapan-kesilapan, boleh tak kamu tegur, beritahu. Nampak tak? Maka kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawasanya, wahai Amirul Mukminin, aku ni tak melihat ada kesilapan kepada engkau kecuali satu perkara. Apa perkaranya? Perkaranya iaitu aku lihat pernah satu ketika engkau makan, wahai Amirul Mukminin, makan dengan bi'idamain, dengan dua lauk. Makan dengan dua lauk. Ni nak masuk Ramadan tuan-tuan. Salman Al-Farisi tegur sebab Sayyidina Umar Al-Khattab makan dua lauk. Maka dia katakan kepada Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, dan aku melihat engkau berpakai dengan dua baju, dan juga aku melihat engkau itu pakai dengan sesuatu berpasang-pasang. Nampak tak? Artinya berpasang-pasang di sini lebih ada lebih daripada yang sepatut, yang sehajatnya. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa dia kata? Dia kata, kalau begitu demi Allah sesungguhnya aku tidak akan memakan daripada pasang-pasangan selama-lamanya. Aku tidak akan makan dengan dua lauk ni selama-lamanya, dia kata beliau. Kemudian beliau berdoa dan mengatakan, rahimakumullah man ahda ila uyubi. Moga-moga Allah merahmati kepada orang-orang yang telah menunjukkan cacat celah diriku. Nampak tak? Tapi beza dengan kita lebih suka tengok orang. Kita lebih suka tengok keaiban orang. Kadang-kadang di antara kita yang suka tunggu pula silap orang. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tunggu silap orang, Allah Subhanahu wa taala akan hantar orang untuk tengok silap kita, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i. Jangan kamu melihat kepada aib orang, kerana sesungguhnya orang juga mempunyai mata untuk melihat aib kamu. Orang juga boleh melihat aib kita, kesilapan diri kita. Jadi apa yang patut kita tengok menggunakan faedah mata ini ketika kita hidup di dunia? Pertama sekali melihat pada perusahaan diri kita, pada diri kita. Itu yang dikatakan, maksudnya pada amal soleh. Pada amal soleh, pada diri kita, pada cacat celah kita. Nampak tak? Kerana itu tuan-tuan puan-puan, kita ni bila tengok diri kita, janganlah kita memandang dengan ainu ta'zim, dengan pandangan yang ta'zim.
kagum dengan diri. Tidak. Tapi pandanglah bahawasanya kita ini tidak ada apa-apa. Kata Sayyidina Ali Kamrajaha mengatakan, apa yang ada pada anak Adam? Apa yang ada pada anak Adam? Artinya apa yang nak disombongkan oleh anak Adam ni? Tidaklah aku lihat pada anak Adam itu, pada awal-awalnya adalah datang daripada satu air yang hina. Nampak? Dan ketika pertengahannya, pada awal-awalnya datang daripada air yang hina, dan pada pertengahannya itu memikul najis. Artinya dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan, mikul najis belaka. Nak sombong apa kita ni? Dalam badan kita ni emas, dalam badan kita ni perak, sampai kita tengok diri kita ni mulia sangat daripada orang lain. Kata Sayyidina Ali, dan tidak aku melihat anak Adam kecuali memikul najis, dan tidak aku melihat ketika mati menjadi bangkai. Bangkai di sini mayat lah. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i, manusia itu tidak dipanggil bangkai, kecuali dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan bila mati jadi bangkai, maka najis. Tetapi kalau sebelum dimandikan, kalau sudah dimandi, kata Imam Malik, sudah menjadi suci. Ada mazhab Imam Syafi'i sama ada belum mandi, artinya setelah dimandikan jenazah ataupun sebelum dimandikan jenazah tetap suci. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad karamna bani Adam walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah memuliakan anak Adam itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ suci. Maka nak dikatakan bahawasanya apa yang ada pada diri kita, tengok balik pada diri kita, itu yang digunakan untuk melihat pada perusahaan kita. Lihatlah pada amal kita, artinya di dunia ini, pada diri kita. Tak banyak tuan-tuan dan puan-puan amal kita ni. Macam mana kita boleh sombong sampai kita terlupa tentang keaiban, kecacatan, cela pada diri kita. Kata syekh saya masa dia mengajar kitab Bidayatul Hidayah, jangan kamu sombong dengan diri kamu. Jangan kamu sombong dengan ilmu kamu. Jangan kamu melihat pada diri kamu ni lebih mulia daripada orang lain. Kerana kalau nak dibandingkan tasbih kamu dengan ikan-ikan di laut itu, sudah pasti tasbih ikan di laut itu lebih banyak daripada kamu. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahumullah, jangan kau nak berbandingkan diri kamu dengan orang lain, cukuplah bandingkan diri kamu dengan ayam yang berkokok ketika waktu pagi. Siapa yang bangun dulu sebelum kamu? Kamu ataupun ayam tersebut, ayam berkokok. Sekarang di Malaysia ada lagi ayam berkokok, tuan-tuan. Jarang-jarang tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya pernah belajar dengan seorang syekh saya, syekh fiqh. Ketika di antara benda yang boleh masukkan waktu subuh, fajar sodik tu disebut dalam kitab I'anatul Talibin Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Talibin, benda yang dibolehkan digunakan. Tapi sekarang ni dah tak boleh digunakan oleh kerana ayam itu tak berkokok pada tepat waktunya. Zaman dulu boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Syekh Toha mengatakan, guru saya mengatakan, Syekh Toha mengatakan oleh kerana ayam sekarang banyak makan benda syubhat. Banyak makan benda syubhat. Dia bagi dedak-dedak tu tak tahu mana datang. Maka dia berkokok, kadang-kadang maghrib dia berkokok. Kadang-kadang dia berkokok, isyak dia berkokok. Nampak tak pelik lah. Zaman dulu berkokok tu subuh, fajar sodik. Fajar tu ada dua kan, fajar kazib, fajar sodik. Nampak tak? Kalau fajar sodik tu, dia punya matahari itu ketika waktu pagi tu tuan-tuan dan puan, sebelum ada matahari dia akan nampak lain putih mendatar. Itu fajar sodik. Adapun fajar kazib tu kita tengok ada cahaya putih. Ini biasa kita naik kapal terbang kita nampak lah. Nampak tak? Kita nampak fajar kazib, iaitu fajar yang tipu tu, artinya satu direct, lurus, urdan. Macam ni. Kita boleh tengok lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Itulah dikatakan bahawasanya dalam kehidupan kita ni, hendaklah kita sentiasa melihat kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Melihat kepada diri kita. Itu yang pertama sekali pada amal ibadah kita. Nak dibandingkan dengan binatang, binatang lebih banyak tasbih dia, lagi banyak zikir dia. Sehingga para ulama mengatakan binatang-binatang itu pasti mati kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dibandingkan apa? Batu-bata. Batu-bata pun kadang-kadang lebih mulia. Nampak tak? Batu-bata yang berada di kota Mekah tersebut. Dipijak oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lagi mulia daripada kita sebenarnya. Jadi kerana itu tuan-tuan jangan sombonglah. Jangan tengok diri kita ni melangit, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita jadi seperti iblis yang melihat Nabi Adam AS itu seperti lumpur saja. Dia tak tengok di sebalik lumpur tersebut akan timbul daripada bunga-bunga, kebun-kebun.
yang cantik-cantik. Jadi begitulah hendak kita melihat menilik pada diri kita, artinya melihat kepada perusahaan kita, kepada kehinaan diri kita. Dan juga faedah yang bangsa berdunia melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Di antara lagi faedah dunia, digunakan mata itu untuk kita melihat sesuatu yang boleh menyakiti diri kita, seperti jatuh dan juga berlaga. Mata ni digunakan untuk kita berhati-hati pada tubuh badan kita, pada diri kita. Orang mukmin ni kena ada sifat berhati-hati. Dia kena ada berhati-hati. Dia tidak boleh suruh, dia tidak boleh tercepat-cepat. Pada orang mukmin ni tenang kehidupan mereka. Jadi jangan terlalu gopoh. Kalau nak buat sesuatu perkara, nak drive kereta, nak bawa kereta laju-laju, janganlah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana sayangkan nyawa, kerana menyelamatkan roh itu adalah satu kewajipan. Satu kewajipan tuan-tuan dan puan-puan. Manakala kalau orang yang meletakkan dirinya dalam kebinasaan, hukumnya haram, maka kalau dia mati, tuan-tuan dan puan, mati berdosa. Nampak tak? Kenapa? Kerana dia sendiri yang mencuaikan dirinya. Bawa kereta laju-laju, bawa motor laju-laju, slow-slow lah. Jadi mata itu digunakan bangsa dunia ni antaranya melihat pada sesuatu yang boleh menyakiti diri kita. Sesuatu yang boleh menyakiti diri kita seperti jatuh ataupun berlaga. Berlaga diguna bahasa Qatani, itulah berlaga ni maknanya terlanggar dan sebagainya. Nampak tak? Rasulullah SAW menyarankan para sahabat Nabi SAW untuk sentiasa berhati-hati dalam segenap urusan. Berhati-hati. Ada setengah orang terkadang dia tak berhati-hati dalam kehidupan mereka itu, terburu-buru. Janganlah kita jadi orang-orang yang seperti ini. Jadi gunakan mata kita ini benda yang bermanfaat untuk kita lihat sesuatu yang boleh beri manfaat kepada kita. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi gunakan mata kita dengan berhati-hati untuk diri kita, menjaga roh dan juga jasad kita daripada sesuatu yang berbahaya. Dan juga kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Bandili, dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram. Jadi benda, kata beliau, bermula benda yang mensyukurkan mata, artinya mata kita ini kita boleh bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dengan bersyukur? Ingat bersyukur ni hanya dengan lisan saja, mengatakan alhamdulillah, syukur Allah, tidak. Tapi mata kita ni boleh bersyukur dengan apa kata beliau? Iaitu dengan kita memeliharanya, menjaga mata tersebut daripada apa? Melihat sesuatu yang haram. Apa itu haram? Iaitu yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukannya maka berdosa. Kalau kita tinggalkannya dapat pahala. Nampak tak? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia melakukannya sempat bertaubat, maka insya-Allah Taala diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia tidak ingin melakukan oleh kerana takut kepada Allah, insya-Allah Taala dapat pahala. Contohnya menggunakan mata kita ni, tiba-tiba terasa nak tengok sesuatu yang haram. Kita tahan nafsu kita, kita tahan mata kita untuk kita tidak melihat, kita dapat pahala. Kata Nabi Musa alaihissalam, pernah satu ketika Nabi Musa alaihissalam tengok ada lembaran-lembaran, di antaranya kitab Taurat. Di dalam kitab tersebut mengatakan bahawasanya ada satu umat, wa idza hamma bi sayyi'atin, apabila teringin nak melakukan maksiat, walam yaf'aluha min khasyatillah, dan takut nak melakukannya kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, wahai Tuhan, katabta lahum hasanah, kau menuliskan bagi mereka kebaikan. Wa ra'aitu ummatun, dan aku melihat ada satu ummatan. Wa idza hamma bil hasanatin, dan apabila umat tersebut nak melakukan kebaikan, wa yaf'aluha, dan melakukannya kerana ikhlas, redha, nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, katabta lahum 10 hasanah, maka engkau menuliskan bagi mereka itu 10 kebaikan. Allah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, ij'alhum min ummati, wahai Allah, jadikan mereka di kalangan umat aku. Maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, innaha umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kita tahan mata kita daripada melihat mata.
Sebenarnya itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala katakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakura. Amat sedikitlah hamba-hambaku ni yang bersyukur dengan aku. Berapa banyak Allah Taala bagi nikmat kepada kita tuan-tuan perempuan, tapi kita gunakan nikmat tersebut kepada kemurkaan Allah, kepada sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena muhasabah mata kita ni. Betul tak mata kita ni dah bersyukur kepada Allah? Sepanjang kita hidup puluhan tahun ni, berapa banyak kita melihat dengan mata kita ini tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan taat kepada Allah ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa muhasabah melihat mata kita ni. Apakah mata kita dah bersyukur ataupun tidak? Jadi oleh kerana itu, lihatlah benda-benda yang sesuatu dari Allah. Jangan melihat sesuatu yang haram tuan-tuan dan puan-puan. Seperti apa kata Syekh Abdul Qadir? Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Jadi seperti melihat selain daripada isteri, sahayanya iaitu hamba, budak. Zaman dulu ada hamba, maka halal untuk kita tengok perempuan, baik lelaki. Dan juga mahramnya, dan juga ahli keluarganya. Mahram, ibu, ayah, makcik, berapalah yang 8 orang itu dikatakan mahram kita. Nampak tak? Maka selain daripada tiga-tiga ini, boleh kita tidak tengok? Tak boleh. Secara ijma'. Tak boleh untuk kita melihat daripada aurat ataupun wanita-wanita yang lain. Disebutkan begitu juga lelaki juga. Jangan kata di kitab ni sebut perempuan saja, lelaki boleh tengok, tak boleh. Perempuan pun tak boleh tengok orang lelaki kecuali hajat. Itu yang disebut di dalam kitab fiqh. Macam mana hajat ini? Hajat ini ada dhabitnya. Kata para ulama, hajat ini sesuatu yang darurat, sesuatu yang mala budda minhu. Tak dapat tidak kena juga. Itu maknanya. Nak dapat tidak mesti kena juga. Tengok. Contoh at-ta'lim, kata para ulama. Belajar mengajar. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma disyaratkan taklim tu macam nilah. Tak bercampur lelaki perempuan. Perempuan di belakang-belakang. Kerana orang perempuan ni, tuan-tuan perempuan, semakin jauh semakin afdal. Kerana itu Nabi SAW suruh orang perempuan ni solat di masjid, di rumah. Itu paling afdal. Akan tetapi para ulama mengatakan kalau masjid tu dah dibahagikan jauh daripada orang lelaki, tak mengundang fitnah, maka diperbolehkan. Harus saja untuk perempuan datang ke masjid. Jadi tak boleh tengok kecuali hajat. Saja-saja borak-borak tak boleh. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kerana kita tidak boleh memandang ajnabi kecuali hajat. Daripada hajat lain, berurusan niaga, jual beli boleh, bekerja boleh, nikah boleh, time tunang boleh. Ke time tunang boleh. Rasulullah SAW suruh sahabat Nabi SAW tengok. Kau dah tengok ke? Sahabat tersebut pun pergi tengok tunangnya. Nampak? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh selain daripada hajat. Hajatnya tidak boleh. Selain daripada hajat itu tidak boleh. Saja-saja maka ianya tidak boleh. Ustaz, saya tengok tidak bersyahwat, meskipun tidak bersyahwat. Itu tidak dihalalkan untuk kita melihat wajah mereka, wajah-wajah perempuan, baik orang lelaki tanpa ada hajat. Keraslah ustaz, keraslah. Memang hukum Allah Subhanahu wa taala seperti itu kerana agama ini mengajar tidak mengundang fitnah. Tidak mengundang supaya orang tersebut tercebur di dalam maksiat kepada Allah. Karena itu kata Nabi SAW, ittaqu mawadi'ul taham. Nabi SAW sebut, hendaklah kamu takut dengan tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah. Nampak tak? Jadi tak boleh untuk kita memandang yang bukan mahram kita, selain daripada isteri kita, daripada mahram kita. Tengok saja-saja itu tidak diperbolehkan. Di handphone sama juga hukumnya. Meskipun ada ulama fiqh mengatakan handphone itu adalah seperti cermin saja. Setengah di kalangan mereka tidak mengharamkan untuk melihat, kerana dia bukan pada surah hakiki, pada gambaran yang hakikatnya. Akan tetapi para ulama mengatakan mana mungkin kalau orang tengok perempuan pakai tudung pasti juga bersyahwat. Begitu juga orang lelaki, kalau seksinya dia nampak badannya, maka para perempuan pun boleh datang syahwat.
maka tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara disebutkan. Jadi kaedah dia macam ni. Kata ulama, ma yuaddihi la haram fa huwa haram. Senang saja kaedah dia. Apa sesuatu yang membawa kepada haram, maka haramlah ia. Contoh, kalaulah, contoh, kata ulama bagi contoh. Kalau kita lihat pokok ataupun binatang, kita tengok, kita bersyahwat kepadanya, maka hukumnya haram untuk kita lihat. Sebab dia membawa kepada haram. Sebab dia membawa kepada dosa. Kita melihat dengan syahwat, maka ianya jadi haram. Apatah lagi orang perempuan yang Allah Ta'ala sebut, wa zuyyina lin-nas hubbus syahwati minan nisa, hubbus syahwati minan nisa. Dihiaskan bagi orang-orang lelaki itu keinginan berupa wanita. Sudah pastilah tuan-tuan dan perempuan. Kerana itu Rasulullah SAW sebut orang perempuan ni fitnah besar bagi orang lelaki. Nabi SAW kata apa? Ma taraktu fikum adarru ala rijal fitnatun adarra ala rijal min fitnat nisa. Kata Nabi SAW, aku tidak meninggalkan kepada kamu setelah kewafatanku satu fitnah yang sangat besar, sangat mudarat kepada orang lelaki daripada fitnahnya wanita. Wanita ni benda yang susah bagi orang lelaki nak jaga mata, nak melihatnya. Jadi kerana itu kena jaga sungguh-sungguh. Itu ada satu kisah seorang yang wara' menjaga penglihatannya. Siapa dia ni? Abu Ishaq ataupun Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni seorang mu'arrikh, seorang ahli sejarawan yang terkemuka. Kena tahulah, di antaranya Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, itu di antaranya. Ibnu Ishaq nama sebenarnya Muhammad bin Yasar. Muhammad bin Yasar ni saleh, baik, wara', masya-Allah. Time tu dia masih muda lagi. Jadi satu hari tu dia keluar daripada rumah dia. Muhammad bin Yasar ni orang dia handsome sungguh. Asalnya daripada Iraq. Handsome sungguh Muhammad bin Yasar ni. Jadi dia keluar dengan kawan ni. Kawan dia soleh juga, masya-Allah, soleh. Orang alim mengaji. Kalau kita kata budak pondok lah. Mengaji juruh, orang baik. Jadi subhanallah, maka ketika itu dia keluar. Maka ketika itu kawan dia kata kepada Muhammad bin Yasar, dia kata macam ni, dia kata, aku nak pergi cek makanan untuk kau, kita makan sekali, aku pergi pasar, dia kata. Kau duduk je sini. Sebab apa tuan-tuan perempuan, di antaranya orang ahli ilmu ni kalau boleh saling-saling membantu bermanfaat. Tidaklah pergi kedua-dua tu. Kalau boleh ada turn-turn masing-masing. Kadang-kadang pergi pasar. Ni time belajar. Kadang-kadang kawan dia beli pasar, kadang-kadang dia pergi pasar. Time dia duduk seorang-seorang, dia berzikir, dia mengaji ilmu. Ulama-ulama punya adat kehidupan mereka macam tu. Jadi Muhammad bin Yasar ni duduk, maka tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik. Ketika tu dia pakai burqah. Burqah ni apa? Niqab lah. Maka dia datang tuan-tuan perempuan kepada Muhammad bin Yasar, dia tengok handsome sungguh. Dia pun buka niqab. Maka Muhammad bin Yasar ni diingat perempuan tersebut nak minta sedekah. Lalu dia kata kepada kakak tu lah, dia panggil kakak lah. Saya bahasakan kakak lah. Dia kata, kak nak apa? Dia kata, kak nak duit ke? Nak duit. Dia kata perempuan tersebut, aku tak nak duit. Dia kata, apa yang kau nak? Dia pandang bawah ni tuan-tuan, tak pandang kepada perempuan tersebut. Apa yang kau nak? Aku nak apa yang suami isteri buat. Macam itulah dia kata ni. Nampak? Muhammad bin Yasar terus pun istighfar, astaghfirullahalazim, 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 menangis. Menangis tuan-tuan perempuan. Tapi perempuan tersebut tengok, pelik. Sebab perempuan tersebut memang di antara orang yang diuji oleh Allah lah. Dia biasa tengok orang lelaki dan sebagainya. Jadi dia tengok Muhammad Yasar tu, dia suka sangat-sangat. Maka ketika itu Muhammad bin Yasar ni menangis. Perempuan tersebut pun panik, dia pun balik. Dia balik. Akhirnya sahabat dia balik, datang bawa makanan. Tengok-tengok datang Muhammad bin Yasar ni, kawan baik dia ni menangis. Dia kata, Mabik, apa terjadi dengan kau ni, kenapa kau menangis? Dia kata, aku menangis sebab ada hal-hal yang lain, teringat keluarga aku di kampung. Dia kata, sebab mengaji lama, tak balik. Kata sahabat dia, kau tipu mesti ada sesuatu benda selain daripada ni. Sebab engkau biasa, tak ada masalah kalau jauh dengan keluarga. Maka Muhammad biasa pun cerita, tadi ada datang seorang perempuan. Datang kepada aku ingat dia nak minta sedekah. Rupanya dia nak bersama dengan aku. Dia nak menggoda aku. Dia buka niqabnya, tunjuk wajahnya. Maka ketika itu aku menutupkan wajahku dengan lenganku ketika itu. Dan sebab itulah aku menangis.
Maka Muhammad bin Yasar pun berkata kepada kawannya, beruntunglah engkau, kerana engkau ini tidak diduga seperti aku. Dia kata, kau dah pergi pasar, kau tak diduga seperti aku. Maka lelaki sahabat dia tersebut mengatakan, wahai Muhammad bin Yasar, sesungguhnya engkau lebih beruntung. Dia kata, kau lebih beruntung kerana sesungguhnya engkau ini ada jalan kisahnya seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kerana itu sahabat tersebut terus pun menangis, tuan-tuan dan puan-puan. Kata, Masya Allah, waraknya kawan dia ni. Akhirnya mereka pun tak lama kemudian dapat sponsor pergi ke umrah. Maka ketika pergi umrah, tuan-tuan dan puan-puan, dia duduk di Madinah, di makam Rasulullah SAW. Muhammad bin Yasar ni, dia mimpi. Dapat satu mimpi, dalam mimpi tersebut datang seorang lelaki yang sangat-sangat handsome. Sangat-sangat handsome, dia kata. Lalu ketika itu Muhammad bin Yasar berkata, siapakah kau ni? Siapakah kamu? Lalu lelaki tersebut mengatakan, aku adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dia kata, aku adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan mengatakan bahawasanya jalan ke cerita kamu sama seperti dengan aku. Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bila perempuan-perempuan tu cuba menggoda, di antaranya Zulaikha, cuba menggoda bahawasanya Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf satu sikit pun tak pandang dia. Punya warak, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan dan puan kisah orang-orang yang menjaga matanya, Allah Taala kurniakan satu kemuliaan kepada dirinya, tuan-tuan dan puan. Banyaklah kisah-kisah disebutkan para ahli ulama terdahulu yang menjaga mata mereka. Maka kata beliau, dan seperti melihat akan yang muda belia. Selain daripada itu, seperti melihat akan yang muda belia, artinya seperti muda belia ni budak-budak muda yang amrat. Tahu tak amrat? Amrat ni amrat hasan. Budak-budak lelaki cantik muka dia. Itu difatwakan oleh Imam Nawawi sendiri, bahawasanya haram untuk kita melihat amrat tanpa hajat. Budak lelaki di muka dia comel, cute, budak-budak tafiz. Ni tak boleh tengok saja-saja. Mengundang kepada fitnah, tak boleh. Setengah para ulama itu, tuan-tuan dan puan, punya jaga ni kadang hatta dengan binatang pun, kalau binatang tersebut betina, tak berani dia dekat. Sehingga pernah satu ketika dia duduk satu tu, tiba-tiba datang seekor kambing. Dia tengah duduk rumah tetamu, orang zaman dulu, orang Arab dulu. Datang seekor kambing masuk bilik dia tengah tidur. Lalu dia keluar, tuan-tuan dan puan, tidur dekat luar. Ini ulama. Maka orang tanya dia, Syekh, kenapa kau tidur kat luar? Dia kata kat dalam bilik tadi masuk seekor kambing, dia tidur dekat situ. Lah, orang tu kata, tuan rumah kata, tak apalah kambing tidur. Dia kata, tidur Syekh. Dia kata, tidur situ halau lah dia. Dia kata, tak apa, biar dia rehat. Kenapa tak boleh tidur ke dengan kambing? Dia kata, aku tidak mahu tidur dengan kambing, kerana walaupun dengan kambing, kerana takut fitnah. Nampak punya tahap itu, warak. Di kalangan para alim ulama ni, tuan-tuan. Jadi begitu juga budak-budak lelaki. Dikatakan maksud muda belia itu amrat hasan, budak yang terlalu cantik. Disebut oleh Imam Ramli, dhabit amrat hasan ni tak ada janggut. Janggut dia tak ada langsung. Bersih muka, comel-comel. Kalau kita tengok itu, ada setengah orang lelaki kalau tiba'u ghairu salimah, tabiat dia tak berapa baik, dia tengok dia jatuh hati, dia suka. Dia tak boleh. Tak boleh untuk tengok amrat hasan tersebut. Haram. Hukum dia sama macam perempuan. Tak boleh kita tengok kalau perempuan budak lelaki tersebut yang terlalu cantik wajahnya. Kalau tanpa hajat. Kalau tanpa hajat maka haram. Kalau ada hajat tidak ada masalah. Itu dikatakan. Dan juga seperti melihat aurat lelaki. Begitu juga bagi aurat lelaki. Hari ni orang ni basikal. Ramai. Saya kena cakap pula tuan-tuan perempuan. Membuka auratnya apa hukumnya? Hukumnya haram. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan. Bagi orang lelaki, aurat dia daripada pusat sampai ke lutut. Maka tuan-tuan dan perempuan pada hari ini dah jadi satu trend bawa basikal sana sini, tapi tak tutup aurat dengan sempurna. Orang-orang yang tak tutup aurat berterusan, tuan-tuan dan perempuan, melakukan dosa. Maka kalau berterusan melakukan dosa, orang tersebut dianggap sebagai fasik. Apa itu fasik? Kata para ulama, man irtakabal kaba'ir wa lam yatub wa musirrun ala saghair. Kata para ulama, fasik ini orang yang mana mereka melakukan dosa besar, kemudian pernah melakukan satu dosa besar, kemudian tak bertaubat, itu fasik. Dan yang kedua, orang yang fasik ini adalah orang musirrun ala saghair, orang yang berterusan melakukan dosa-dosa kecil.
Melakukan dosa berterusan tanpa taubatnya, itu juga dipanggil fasik. Jadi kalau orang-orang yang pakai seluar pendek selalu, kena buanglah. Ada satu kisah tuan perempuan. Ketika mana ada seorang syekh ni, dia sedang berehat, tiba-tiba dia tengok seorang muda ni. Kisah ni barulah. Maka dia tengok seorang muda ni, muka dia bercahaya-cahaya. Allah Ta'ala tunjukkan dia bercahaya-cahaya wajahnya. Lalu akhirnya dia buka mulut tanya kepada muda tersebut. Dia kata, "Hai, adik, nak tanya sikit. Apa sebab, apa amalan adik? Ada amalan khusus tak?" Dia kata, "Syekh, saya ni tak banyak amalan." Dia kata, "Saya baru hijrah." Dia kata, "Oh, baru hijrah, Masya Allah. Tapi mukanya Masya Allah bercahaya-cahaya." Allah tunjukkan wajah-wajah orang-orang beriman, wajah-wajah orang yang soleh, Allah Ta'ala tunjukkan. Dan ingat, orang-orang soleh terkadang Allah Ta'ala bukakan hijab mereka untuk melihat sesuatu yang Allah nak beritahu rahsia-rahsianya. Kata Nabi SAW, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, kerana orang-orang mukmin itu melihat dengan nur Allah, cahaya Allah. Jadi melihat cahaya pada wajahnya, bercahaya-cahaya, ditanya. Lalu dia kata pemuda tersebut mengatakan, "Aku tak ada amalan kecuali satu amalan, dan aku istiqamah." Apa? Dia kata, "Aku sudah menutup aurat, tidak lagi memakai seluar pendek, sudah lama, lebih kurang 2 tahun." Allah, itu saja amalan dia, tuan-tuan. Jadi kerana itu, tuan-tuan, jangan pandang rendah. Benda yang wajib ni, pahala dia sangat besar. Orang perempuan panas macam mana pun, pakai tudung, tuan-tuan, pahalanya sangat-sangat besar. Allahu Akbar. Kita tak tahu yang Allah janjikan kita, tuan-tuan. Itu benda yang wajib. Benda-benda yang wajib, yang orang kata apa, wajibat. Benda yang tak dapat tidak mesti wajib kita buat. Apatah lagi kalau benda tersebut kita tambah-tambah lagi dengan amalan sunnah dan sebagainya. Masya Allah, besar pahala-pahalanya. Maka kerana itu, bagi orang lelaki kena tutup aurat. Orang perempuan pun tak boleh tengok aurat orang lelaki. Dan orang lelaki tak boleh tengok aurat orang perempuan. Ingat, begitu juga yang dimaksudkan di sini, tidak boleh melihat pada handphone, video, tidak boleh. Dan ingat, tuan-tuan, pesanan saya, jangan sebarkan benda-benda orang yang membuka aurat. Ingat, orang-orang nanti ada di yaumul qiyamah, ada orang yang rugi, tuan-tuan. Mereka tak buat dosa tersebut, tapi mereka dapat dosa tersebut. Siapa mereka ni? Di antara mereka, yang mana mereka itu membantu melakukan maksiat. Contohnya, mensebarkan video, mensebarkan gambar-gambar orang-orang yang tidak menutup aurat. Maka datanglah orang lelaki, orang perempuan tengok, rasa macam seronok tengok. Siapa yang menyumbang dosa tersebut? Kita yang dapat. Itu Nabi SAW sebut, "Man a'ana ala ma'asyatin wala bisyartri kalimah kana syarikan lahu." Barang siapa yang membantu melakukan maksiat walaupun dengan separuh kalimah, separuh kalimah ni dalam bahasa Arab bila kata separuh ni 1 huruf. Walaupun 1 huruf. Apatah lagi kalau kita sebar tersebut tu, tuan-tuan perempuan, gambar video yang jelas. Jangan sebar. Benda di antara benda yang tidak boleh untuk kita sebarkan. Esok takut kita dibangkit yaumul qiyamah, rupanya kita pun dapat dosa orang tersebut. Dosa orang tersebut tak pernah tutup aurat, maka kita pun sama juga dapat seperti tidak menutup aurat. Wa'iyyazubillah min zalik. Itu Nabi SAW sebut, bukan saya sebut. Maka kata Syekh Abdul Qadir, maka lazimkanlah olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Ta'ala. Maka wajib untuk kita sentiasa menjaga, memelihara mata kita. Firman Allah Ta'ala, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, zalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Kata Syekh Abdul Qadir, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabda olehmu, hai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu untuk melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka, kemaluan mereka. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Jadi dalam ayat ini Allah kata, apabila seorang menjaga mata, maka dia juga akan terpelihara matanya. Tidak akan melihat sesuatu yang haram kalau dia tundukkan pandangan dia. Kerana itu kalau kita pergi di pasar dan sebagainya, itu kalau boleh biasa-biasakanlah tunduk. Takut-takut terkadang kita terlihat tersebut daripada aurat-aurat orang. Di Malaysia ni susah nak jaga, tuan-tuan. Di Hadramaut masa saya duduk di Yaman di sana, Allahu Akbar, perempuan tak jumpa. Tak jumpa perempuan. Jumpa perempuan terkadang, tapi tuan-tuan perempuan semuanya pakai niqab. Pakai niqab belaka dan pakaian mereka semua berwarna hitam.
Itu orang perempuan ni paling afdal pakaian dia berwarna hitam. Itu paling afdal. Nampak tak? Bukan tak boleh warna-warna yang lain, cuma warna hitam ini tuan-tuan dan puan dia tidak mengundang untuk keseronokan orang lelaki nak tengok. Jadi berwarna hitam ni paling terbaik bagi orang perempuan. Paling pada terbaik warna dia untuk mereka pakai tuan-tuan dan perempuan. Yang paling penting tutup aurat lah paling penting. Jadi itu di antara. Jadi Hadramaut ni tak jumpa orang perempuan. Bila boleh jumpa orang perempuan? Itu pun kalau waktu petang lepas asar. Artinya akan nampaklah orang perempuan keluar dan mereka akan pergi pasar-pasar. Dan pasar dikhususkan pasar suq nisa, pasar orang perempuan. Orang lelaki tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk, boleh masuk. Tapi bila ada orang perempuan, memang tak ada orang lelaki nak masuk. Jadi kalau ada orang perempuan kat dalam, orang lelaki kena tunggu kat luar. Tak boleh. Apatah lagi pakaian-pakaian dan sebagainya. Tempat perempuan shopping center ada juga khas untuk orang perempuan di sana. Jadi subhanallah. Jadi kat sana memang tak jumpa orang perempuan lah. Jadi kerana itu tuan-tuan puan bila balik Malaysia, Allahu Akbar. Sana sini orang buka aurat. Allahu Akbar, susah nak jaga mata. Tapi tak apa tuan-tuan puan-puan, kalau kita tak sengaja memandangnya. Kata Nabi SAW, lakal ula wa alaika saniyah. Pada pandangan pertama tu tak apalah, kata Nabi SAW, lakal ula wa alaika saniyah, tapi pandangan kedua tu kamu kena tanggungjawab. Jadi kerana itu jangan. Kalau pandangan kedua tu tu dah lain dah. Sekali pandang, memang terkadang syaitan ni tuan-tuan kata syekh saya sendiri dia kata. Orang perempuan ni kadang-kadang perempuan tu tutup rapi dah, molek dah. Nikab belaka. Saya sudut tarif dia. Dia syarah kepada saya, dia kata kadang-kadang syaitan ni dia tarik pipi kita. Memang tuan-tuan, dia tarik pipi kita, rupa-rupanya betul kat belakang tu ada orang perempuan. Dia suruh juga kita pandang. Sebab dia tahu boleh merosakkan orang ahli ilmu ni. Itu yang kadang-kadang budak duduk pondok kadang-kadang tak boleh menghafal lah. Kenapa tak boleh menghafal? Tengok orang perempuan. Kata tok kenali, kalau mu hafal tak masuk, kalau mu ngaji tak faham, maka bernikahlah mu. Dia kata gitu. Itu dia kata. Jadi sebab apa? Sebab dah fikiran tu pada perempuan. Jadi orang lelaki ni begitulah. Dia kena jaga, tundukkan pandangan dia. Kalau dia tunduk, insya-Allah taala, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat menundukkan. Wa ihfazu furujahum, dan hendaklah mereka melihara daripada kemaluan mereka. Nescaya mereka itu dapat menjaga kemaluan mereka. Wa zalika azkalahum, demikian itu adalah suci bagi mereka. Nanti Syekh akan terangkan. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya bahwasanya Allah taala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka. Mereka akan dia semacam dengan zahirnya. Artinya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang mereka lihat. Maka membalaslah ia mereka di atas itu. Artinya Allah akan balas apa yang kita pandang daripada pandangan kita. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Jadi pada ayat ini ada 3 konteks. Yang pertama, dia mengajarkan kepada kelakuan baik, iaitu akhlak. Dan yang kedua adalah memberitahu, tanbih, peringatan. Yang ketiga adalah menakutkan, takhwif, menakutkan. Kalau kita tengok kitab ini sama seperti kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Jadi kan itu kalau ramai para ulama mengatakan ini seperti kitab Imam Minhajul Abidin, sama belaka. Ada sedikit lain lah, tapi caranya, susunan tu sebut. Maka kata Syekh, maka ada pun mengajar adab. Artinya daripada maksud adab, ayat daripada adab. Maka firman-Nya Allah Ta'ala sabda oleh kamu, wahai Nabi Muhammad, bagi sekalian yang beriman, lelaki-lelaki beriman, nescaya hendaklah memejam mereka itu akan mata mereka itu. Ini Allah Ta'ala ajarkan adab. Kata Syekh, daripada barang yang tiada halal, itu tidak memandang kepada sesuatu, menundukkan pandangan daripada sesuatu barang yang tiada halal memandang kepadanya. Maksud daripada memandang ni luas. Di antaranya para ulama mengatakan semisalnya orang datang ke rumah orang, tidak boleh melihat kepada bilik-bilik orang. Hari ni orang datang rumah orang, dia ketuk, Assalamualaikum, dia tunggu depan rumah. Tak boleh tuan-tuan, perempuan haram hukum dia kalau kita tengok depan rumah tu. Rasulullah SAW punya sunnah. Nabi SAW itu kalau sunnah dia, kalau dia ketuk rumah sahabat Nabi SAW, Nabi SAW akan pandang sebelah kiri ataupun kanan. Tak pandang direct. Sebab bila takut sahabat buka, tengok ada orang rumah sahabat Nabi SAW tak pakai tudung, anak perempuan dan sebagainya. Jadi kerana itu adab, kita memandang rumah-rumah jiran kita ni kena jaga. Kena tunjuk
tundukkan pandangan kita. Ada setengah orang dia selamba saja. Kalau pintu terbuka dia tengok ke dalam. Kalau tingkap terbuka dia jenguk. Ada pula jenis jenguk pula. Ini tak boleh tuan-tuan dan puan-puan, haram. Tuan-tuan dan puan, hukum ni untuk kita melihat sesuatu yang barang yang tidak halal. Itu juga dikatakan para ahli ulama memandangnya. Tidak boleh. Dan ayat ini mengajarkan adab. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Jadi menundukkan mata itu adalah perbuatan yang baik. Dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Iaitu barang-barang yang mana mengharamkan untuk dia menggunakan kemaluan dia. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, tidak boleh menggunakan kecuali yang halal kepada isteri. Itu. Ada orang dia menggunakan pada jalan-jalan yang lain. Mohon maaf saya cakap, ada setengah orang menggunakan tangan mereka. Contoh saya cakap onani dan sebagainya. Benda ni saya kena sebut tuan-tuan dan puan-puan. Kena ajar anak-anak kita, lelaki perempuan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, kata guru saya, orang-orang yang melakukan sedemikian, air daripada lautan ni pun tak mampu nak menyucikan dia. Apa maksud dia? Kata para ulama, artinya nanti dia akan menjadi orang yang ketagih, buat tanpa henti. Walaupun air lautan nak bersihkan dia, tak boleh. Dia akan buat lagi. Ini kena hindari tuan-tuan dan puan-puan. Kena hindari benda tersebut. Menjaga daripada kemaluan dia. Ingat tuan-tuan dan puan, bagi orang perempuan, bagi orang lelaki, tuan-tuan dan puan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini tuan-tuan dan puan. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Dan jika tiada nescaya adalah ia jahat perangai, itu adab berjahat perangai, adab yang buruk, dan patut ia dimurkai dan diseksa oleh Allah. Orang tersebut patut dimurkai dan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak jaga mata, orang yang tak jaga daripada kemaluan-kemaluannya. Jadi betul orang perempuan ni pun nak masuk syurga senang. Nabi SAW kata orang perempuan ni nak masuk syurga senang sahaja. Di antaranya mereka yang jaga solat mereka, jaga puasa mereka, mereka menjaga maruah mereka dan menjaga hak suami mereka. Kata Nabi SAW boleh masuk mana-mana pintu syurga. Itu dia antaranya tuan-tuan perempuan, bagi orang perempuan ni. Jadi kerana itu orang perempuan ni sebesar-besar taat dia adalah kepada suami dia. Sebesar taat adalah kepada suami dia. Dan begitu juga orang lelaki yang paling baik bagi mereka adalah menjaga mata mereka. Itu dia dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi insya-Allah taala masih lagi belum habis untuk kita bacakan daripada bab melihat ataupun penjagaan mata kita, menyatakan mata. Maka ala kulli hal insya-Allah taala tuan-tuan bermanfaat untuk kita jaga diri kita, jaga diri mata kita, jaga daripada kemaluan-kemaluan kita, daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la afa minkum. Allahu a'lam.